terutama apabila kita nak membuat sesuatu judgement. Epidemiological investigation require us to make a certain decision. Itu yang anda kena ingat. Anda belajar epid ni adalah bukan untuk belajar jadi mathematician atau untuk jadi statistician, tidak. But you are actually learning this environmental epidemiology and also applied biostatistics so that you can use these tools to make decision when you are actually working in the field. Alright, so let us go into the details of our discussion today. So today we are going to learn about, okay, this thing is only a joke. Okay, this is the two important things that we are going to discuss. We are going to discuss and also explain about the confidence interval. Confidence interval ni dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai julat keyakinan lah. Julat keyakinan. Kalau ada kesalahan daripada interpretasi saya tu, harap maaf sebab saya belajar pakai Amerika punya language. Interpretation, kita akan belajar dua je. Dekat mana awak nak tengok confidence interval tu. Dan yang kedua, macam mana cara awak nak membuat interpretasi. Ini dua saja yang anda akan belajar. Anda tak akan belajar macam mana nak kira lah. Sebab yang nak kira tu anda boleh belajar sendiri di sekolah pondok. Maksud saya sekolah pondok di sini merujuk kepada anda belajar sewaktu di universiti. Sorry, saya tak buka ni punya kamera. Okey, anda akan belajar sendiri nanti insya-Allah dekat universiti masing-masing untuk peringkat yang lebih tinggi lah. Untuk level diploma ni kita ajar superficial saja the use of the confidence interval. So confidence interval ni dia ada kaitan dengan pembincangan yang pernah awak belajar sebelum ni dalam apa yang dimaksudkan dengan taburan normal. Okey, ini adalah anda punya taburan normal. Anda dah belajar dengan pensyarah sebelum ni. So dalam taburan normal kita ada dipanggil sebagai Z tabulation. Okey. So Z tabulation ini dia ada daripada statistical table. So daripada statistical table ni kita basically mengconvertkan nilai X kepada nilai Z. Okay. So saya harap sangat awak boleh fahamlah yang conversion daripada nilai biasa ni kepada nilai Z. So kalau anda tak faham, tak apa. Kejap lagi kita akan buat satu discussion khas untuk buat ulang kaji lah kalau ada yang memerlukan kefahaman yang lebih daripada previous punya research, previous punya topics. Okay, so ini adalah basic normal tabulation. Kita akan ada mu. Mu adalah merujuk kepada mean. Kemudian kita ada standard deviation. Dan kemudian kita ada yang dipanggil sebagai critical region, CR, critical region. Julat untuk anda membuat hipotesis, sama ada anda nak menolak ataupun anda gagal menolak null hipotesis yang anda nak buat lah. Okay, so biasanya critical region ini kita tentukan dengan formula. Kita ada formula kan? Formula untuk mengirakan Z. Apakah formula untuk mengirakan Z? Siapa tahu? Z sama dengan X bahagi dengan punca kuasa, berapa tu lah awak tengok daripada nota yang sebelum ni. Memang itu adalah nak convertkan nilai daripada X kepada nilai Z. Dan kita pun dah tahu bahawa taburan Z ini mempunyai apa yang dipanggil sebagai Z value. Z value. So Z value kita akan ada 1.64, kita akan ada 1.96, kita akan ada 2.54. So nilai-nilai Z ini adalah merujuk kepada nilai keyakinan kepada taburan. Contoh, katakan kita nak melihat 90% taburan. Maknanya kita akan ada dua hujung. Setiap satu hujung ni 5%, setiap satu hujung ni 5%. So bila saya kata 5%, ia bermaksud 0.05. So bila kita tengok di dalam jadual untuk cari Z alpha 0.05 ni berapa? Okey, ni nilai dia. Kita akan dapati bahawa nilai Z-nya di sini akan merujuk kepada nilai 1.64. Ini dia punya cara ya. Saya ulang balik semula. Kalau anda nak tahu berapakah nilai Z dia di sini saya tulis A ni, berapa anda nak dapat tahu. So tak lain tak bukan anda kena tengok dia punya luas. So luas kita 0.05 ataupun 5%. Sebab ada dua hujung jadi 10%. 10% campur 90% dapat 100% kan. So ini adalah 1.64. Yang di sebelah kiri adalah negatif 1.64. Okey, kalau anda gunakan taburan 95%, maka anda akan dapat benda yang sama. Ada dua hujung. 2.5 dan juga 2.5. Yang ini adalah 95. 2.5 dia punya luas adalah 0.025. Ya, soalan. Silakan. Untuk macam saya cakap 0.05 tu nilai memang tetap 1.64 tu kan? Pandai. Soalan yang bagus. 1.64 tu bukan nilai yang tetap, tetapi nilai itulah yang awak perlu rujuk kepada statistical table. Bila awak belajar normal tabulation bersama dengan pensyarah sebelum ni, sepatutnya anda mesti tahu
bahawa 0.05 tu adalah luas di bawah lekuk. So luas di bawah lekuk bagi 5% ni, bila anda tengok pada statistical table, anda akan dapati bahawa Z value-nya adalah 1.64, di mana anda akan tengoklah di mana titik persilangan dia. So anda akan nampak nanti titik persilangan dia merujuk kepada 1 point, lepas tu anda akan nampak di sini 64. So dia adalah correspond to the value of 1.64. Okey. Okay, so kalau awak tanya macam mana nak dapat, awak mesti tengok statistical table. Yang tu nanti saya tunjuk sekejap lagi kalau ada masa. So kalau awak kata memang tetap ke tidak, dia adalah tetap lah. Sebenarnya bila awak tengok dalam statistical table mana pun, 5% area under curve adalah 1.64. Kalau awak ambil 0.025, area under curve dia, maka dia punya nilai Z adalah 1.96. Saya boleh cakap ni sebab saya dah hafal, saya dah ingat. So kalau anda tak sure mana datang tiba-tiba ajaib nombor ni datang daripada jadual taburan normal. Okey, awak dah belajar sebelum ni kan jadual taburan normal. Cuba awak tengok balik jadual taburan normal tuan-tuan dan puan-puan. Tengok balik pada 1.64. Berapa nilai luas dia? Confirm luas dia akan merujuk kepada 0.05. 0.05 ni dia tak akan dapat direct tau. Sebenarnya dia dapat daripada 0.495. Tak silap saya lah. Kita cuba kira 4495 tu. Pandai. Saya suka jawapan awak. 0.4495. 4495 Ya. Okey. So 4495 ni kalau anda tengok 0.00 4495 ke 495 lah. 0.495. 4495. 4495. Okey, 4495 ini adalah contoh luas di bawah lekuk. So bila awak tolakkan 0.5 kepada 0.4495 ni, anda akan dapatlah luas yang berkenaan. So luas yang berkenaan tu kalau anda tengok pada jadual taburan normal, maka dia akan indicate 1.64. Okey. Secara quick overview sekejap saya cuba cari taburan Z taburan Z tabulation. Kebetulan ada yang tanya ni, kita cerita teruslah, nanti kan takut ada yang terlepas kefahaman ini. Okey, mari kita try tengok ada tak contoh gambar. Allahumma salli ala Muhammad. Harap-harap gambar ni jelas lah. Buku statistical table tu dah dibeli? Dah sir, tapi yang jadual yang A ni tak ada sir. Jadual A? Apa maksud jadual A? Tak, ini yang jadual area under normal curve ni. Dalam buku ni tak ada. Dia bukan tak ada. Dia ditunjukkan dengan ditunjukkan dengan contoh yang lain. Dia ada dua sebenarnya. Okey, soalan awak tadi sebenarnya ada dua. Ada jadual yang menunjukkan daripada titik tengah, ada jadual yang menunjukkan daripada luas area. So dia depends kepada cara awak tengok table tu. Tengok pada table tu, apa table tu lorekkan. So contoh ni saya tunjuk contoh. Saya share sekarang satu contoh daripada internet. Jadual taburan normal yang berkaitan dengan maklumat berikutlah. Kalau anda tengok kat sini, the upper tail probability QZ for the normal tabulation N 01 kebarangkalian hujung di bawah taburan normal yang saya maksudkan 1.64 tu adalah 1.6. Boleh nampak ke saya punya cursor sedang berjoget ni? Nampak. Okay, tengok betul 1.6, dan kalau anda tengok 1.64 nilai dia adalah 0.05 sebab ini adalah jadual yang menunjukkan daripada lorekkan daripada nilai ke lorekkan. Dia macam tu. Kalau anda tengok dalam nota, dia daripada tengah ke lorekkan. Lepas tu dia ada sisa yang hujung tak dilorek. Yang itu kena tolak dengan 0.5. So dia depends kepada jadual yang anda rujuk. Jadual yang anda rujuk, yang anda beli dalam buku statistical table tu yang macam mana? Yang UMP tu sir. Dia daripada titik tengah ke, dia daripada nilai ke, dia daripada mana? Maksudnya saya tak faham sir. Tak faham? Tak, awak tengok jadual taburan normal dia. Cuba tengok jadual Z dia. Table 3 ni. Okey, table berapa mana saya tahu. Okey. Alright. So awak tengok kat jadual tu, dia daripada titik tengah, dia lorekkan macam mana? Tepi hujung macam sama macam saya ni. Macam sama macam saya kan? Sama. Okey, kalau sama macam saya, makanya dia punya cerita adalah nilai yang awak baca tu nanti adalah nilai yang daripada garisan ni sampai habis. Macam ni tadi kan 1.64. So kalau kita tahu luas ni adalah 0.05, maknanya dia punya nilai di sini yang saya punya cursor sedang berjoget ni adalah 1.64.
So kalau awak tengok 0.025 0.025 ni adalah 1.96 yang ini 0.025. Sorry lah, dia punya gambar ni tak berapa HD, tapi sini ada tulis 0.025, dia adalah 1.96. Maknanya dia bukan 1.4 kat sini kan. So kalau 1.96 dia akan ke sini. Betul? 1.64 di sini, 1.96 di sini. Di sini. Dia ke kanan sikit lagi kan. So daripada nilai kalorik itu adalah 0.025 ataupun pada Z dia dikira sebagai 1.96. Faham tak? Okey je. Kau ni nak bagi aku sedap hati je. Sebenarnya kau tak faham lagi tu. Tak apa. Nanti kita akan buat ulang kaji kejap lagi no problem. Saya akan cuba cari jadual taburan yang tersesuai sebab yang ini tak berapa HD lah. Kalau anda boleh bagikan gambar, anda ambil gambar daripada jadual tu. Tolong bagikan gambar seorang. Awak snap je picture, awak WhatsApp saya. Atau awak bagi dekat awak punya ketua kelas, nanti saya akan buka daripada WhatsApp ni, kita akan bincangkan. No problem. Kita akan sama-sama belajar. Yang penting awak kena faham betul-betul. Dia dalam buku kami beli ni ke? Ya, yang dalam buku kitab yang awak nak rujuk. Sebab kebanyakan daripada awak semua pakai kitab yang sama. Jadi kita tak nak mempunyai mazhab yang berbeza-beza. Jadi kita maintain tu one mazhab. Kalau Syafi'i je semua. Alright. Boleh ya? So sekarang ni mari saya mulakan apa yang nak ceritakan tadi. So apabila kita nak tanya pasal confident interval ni, anda pun dah tengok video saya. Jadi sebenarnya saya lebih pentingkan kepada explanation apa yang awak tak faham daripada video yang awak tengok. So confident interval ni sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan nak belajar, what you are expecting to have in mind is actually how we want to make judgement. Dekat mana anda nak judge whether kita punya data ini adalah jatuh dalam kita punya julat probability ataupun tidak. Saya ulang kita nak belajar je macam mana julat probability kita ni dapat masuk di dalam yang probability berkenaan ataupun tak masuk dalam probability berkenaan. Maksud probability ni adalah kebarangkalian. Kebarangkalian kita tu dalam konteks interval estimate. Kita ada satu andaian nilai dan nilai itu kita mengandaikan dalam bentuk julat dan kita nak tahu probability julat jatuh tak dalam probability julat yang kita hipotesiskan. Itu dia punya konsep pembelajaran kita lah pada confident interval ni. Contoh yang saya bagi ni adalah kita nak tengok masa yang digunakan untuk seseorang itu menghabiskan proses vaksinasi mereka di pusat vaksinasi. Contohlah, ni contoh saja. Okey, kita nak tengok secara akurat, kita tak tahu berapa lama masa yang kita perlukan untuk seseorang itu mendapat suntikan. Kita juga tak boleh kata, okey kita ambil 100 orang yang dapat suntikan hari ni, kita tengok dia punya average masa. So average masa dia tu tak mewakili semua peristiwa yang berlaku. That's why kita perlukan satu julat. Itu dipanggil sebagai interval estimate. Kalau anda ada satu value, itu dipanggil sebagai point estimate. So dengan point estimate ni dan juga interval estimate ni membolehkan kita menentukan kejulatan dia. Kejulatan ni tak lain tak bukan adalah lebih kepada variety of time. Macam ni konsep dia masa kan. So kita nak membuat estimasi ataupun anggaran lah masa berapa lama yang agak-agak orang akan berada di dalam julat berkenaan. Sama ada 60 minit, 70 minit, 80 minit. Sebab apa benda-benda ni penting? Benda-benda ni penting dalam nak membuat anggaran, nak membuat andaian, nak membuat mekanisme pentadbiran yang lebih jitu. So kita tahulah berapa lama nak estimate masa untuk seseorang itu mendapat vaksinasi. Okay, ini contoh. Confident interval probability defined as a description of the population characteristics such as mean. So anda ada banyaklah cara nak guna confident interval ni. Kalau anda perasan daripada data KKM, anda pernah tengok tak data KKM yang DG bagi tahu? Okay, data COVID yang dibentangkan oleh Kementerian Kesihatan, kalau kita tengok dia ada R0. Pernah tengok tak ke tak pernah tengok? Tengok pasal COVID ni orang tak pernah ambil tahu ni. Pernah tengok kan? Okey. R0 yang biasanya dilaporkan akan mempunyai satu lagi jadual maklumat di belakang lah. Ada 2 kolom lagi. Saya tak boleh. Okey, yang ini contoh yang terbaik. Okey, ini contoh yang bagus. Saya tunjukkan sekarang contoh apakah ya sebab anda confident interval ni anda tak belajar kira pun. So jangan risau macam ini macam mana nak kira ni, macam mana nak kira. Tak ada. Subjek ni bukan untuk anda belajar pengira, untuk topik ni. Sebenarnya anda belajar untuk faham je apakah yang dimaksudkan oleh 95%, 90%. Okey, bagus. Saya punya saya suka contoh yang ada ni daripada KKM. Okey, anda tengok kat sini. Ada nampak tak? Dia tulis dekat sini 95% confident interval. Nampak tak? Nampak saya. Nampak kan? Okey, confident interval 95% ini bermaksud apa? Bermaksud julat R0 yang telah diukur berdasarkan statistical analysis yang mereka buat ni
bermaksud 90% probability, 95% probability nilai-nilai R0 ini akan fall within this region. Akan jatuh dalam julat-julat ini. Dia tak boleh cakap akan jatuh dalam julat ini, tetapi kita akan kata 95% probability nilai-nilai R0 kita akan berada di dalam mean yang ini. Mean yang inilah 1.14 sampai 1.17. So maknanya contoh di Selangor, R0 dia boleh sampai ke 1.17. Sedangkan R0 di negeri-negeri lain agak rendahlah berbanding dengan yang sama macam nak sama dengan Selangor, Melaka lah kan. Kalau tengok Melaka, nampak tak? Melaka dia punya spread dia lagi besar. Nampak? 1.10 sehingga 1.22. Okey, spread dia lagi besar. Sedangkan Selangor spread dia lagi kecil. Spread ni faham tak spread? Daripada kanan ke kiri dia tu, kita nampak bahawa spread Melaka lagi besar. Betul tak? Korang nampak ke tak? Betul sir, nampak sir. Okey. So bila spread lagi besar, apa makna dia? Ma makna fi hazil spread? Apa makna spread ni? Dia lebih cepat tersebar ke? Bukan sebab tersebar, dia tak ada kena-mengena dengan sebaran penyakit. Dia sebenarnya bila dimaksudkan spread dia lagi besar, maka dia adalah lebih tak precise. Lebih tak precise di sini merujuk kepada dia taklah dia bila spread tu lagi besar, sekejap saya tunjukkan. Bila anda ada satu data, okey, anda ada mean dan anda ada satu spread yang besar. Contohnya spread ni adalah 10. Anda ada lagi satu data, anda ada mean juga, kemudian anda ada spread dia 5. So antara 5 dengan 10, mana lagi besar? 10 sir. 10 lah sir. Okey, kalau 10 lagi besar, saya nak tanya dengan awak, 10 ni banyak tak variasi data? Banyak. Banyak. Banyak kan? Yang ini banyak tak variasi data? Tak banyak kan? Sebab sampai 5 je dah tak ada variation. So maknanya bila banyak sangat spread tu besar, maka variation dia tinggi. Bila variation dia tinggi, maka banyaklah error. Betul tak? Sebab banyak variability, banyak kepelbagaian data di sini berbanding dengan sini. Sini kepelbagaian data dia rendah. Yang B ni kepelbagaian data dia rendah. Sedangkan yang A ni kepelbagaian data dia tinggi. So itu akan impact lah kepada kita punya accuracy. Nevertheless, ataupun kita panggil sebagai walaupun begitu, apa yang nak ditunjukkan di sini adalah lebih kepada berkonsepkan kepada R0 ni boleh sampai banyak mana, boleh sampai low mana bagi sesuatu negeri sebenarnya yang nak ditunjukkan pada jadual berikut. Faham tak? Ini yang 18 ni. Maknanya kalau kita tengok kan, dia dah tulis kat sini, Malaysia punya adalah lebih kurang 1.06, 1.09. Ini adalah standard lah. Maknanya macam, okey. Kenapa KKM bagi yang Malaysia? Sebab dia nak suruh kita buat comparison. Malaysia punya 1.08. Ini mean tau. Ini mean. Sedangkan yang ini bukan mean. Yang ini adalah probability mean. Kebarangkalian mean untuk fall within this region. Itu yang dipanggil sebagai confident interval. So kalau tengok kat sini, mana yang agak safe adalah Sabah dengan Kelantan lah. Sebab apa? Dia tidak berada, mean dia adalah kurang daripada mean negara, dan dalam masa yang sama julat mean dia pun even lower than the confident level yang ada. So sebenarnya confident level ni ataupun confident interval ni salah satu fungsi dia yang anda dah nampak secara harfiahnya, secara contoh yang saya bagi ni adalah untuk kita faham, dia adalah untuk tujuan comparison. Faham tak? Kita nak compare antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Kalau anda di daerah nanti, anda buat contohnya apa-apalah value, sama ada R0 ke, kadar ke-infectivity ke, kadar insiden penyakit mengikut mukim ke, anda boleh nampak mukim mana yang mempunyai julat yang bertempiaran. Julat bertempiaran ni maknanya julat dia besar sangat. So error dia lagi banyak. So bila error lagi banyak, maka anda kena lebih detailkan anda punya analisis sebagai contoh. Kemudian kalau kita tengok apa lagi fungsi dia bila kita ada julat ni, kita boleh bandingkan. Kita boleh buat comparison juga. Bukan sahaja antara dia punya julat asal dan julat serakan dia, kita boleh bandingkan dia dengan standard negara. Macam inilah kita bandingkan negeri dengan negara. So negara 1.08, sedangkan negeri ada yang tinggi, ada yang rendah. Okey, itu konsep dia. Kenapa anda pakai CI? Selain daripada comparekan dalam negara, luar negara, antara negeri, kita boleh comparekan juga dengan negara luar. Faham tak? Negara luar, kadar keinfektivitian. R0 ini adalah sebenarnya merujukkan kepada apa? Kadar keinfectivity. Okey? Sebab dia adalah calculations of the infectiousness spread of the disease virus. Okey, kita tengok yang bawah. Kalau anda pergi yang bawah pula pun sama.
anda akan nampak daily estimate RT as for 18 Mei, dia akan menunjukkan spread dan lain-lain. Nampak? Perlis. Perlis tak boleh nak kira confidence interval sebab apa? Sikit sangat. Pandai. Bagus jawapan awak tu. Sikit. Sikit sangat. So negeri yang paling selamat untuk diduduki bagi isu COVID ni kat mana? Perlis So semua kita kena pergi Perlis lah ya. Contoh begitu. Alright, ada apa-apa soalan tak berdasarkan contoh saya ni? Jangan risau, topik ni memang nak belajar, nak faham je apa itu CI. Anda tak payah faham pun calculation dia. Anda boleh fahamkan calculation tetapi dia tidak ditanya pun dalam peperiksaan. Dalam peperiksaan biasanya akan ditanya berikan maksud yang berikut. So dia akan bagi je contohlah Selangor 1.16, Kelantan 0.97. Bincangkan apakah tahap R0 di Selangor dan Kelantan. So anda kena tahulah, pertama R0 ni fungsi dia adalah untuk membuat comparison. Apa yang dia compare? Maksudnya kalau R0 dia lagi tinggi, mana dia lagi tinggi tahap penyebaran lah ke macam mana? Ya benar. R0 ni samalah macam contoh saya punya contoh yang masa ni juga. Kan saya bagi contoh saya punya slide adalah mengenai masa COVID kan. Pusat pemberian vaksin. Kalau awak tengok saya punya video, saya ceritakan contoh pusat pemberian vaksin mengambil masa lebih kurang berapa minit contoh kan. So sama je, itu adalah pusat pemberian vaksin A. Pusat pemberian vaksin B, samalah macam ni. Kita ada mean dan kita ada standard deviation. Namun kita nak buat comparison. So kita akan compare berdasarkan mean. Mean dengan mean kalau kita compare berdasarkan, ini adalah data yang telah dikira tau. Data telah dikira ni maknanya dia ada data raw. Tapi data ni telah ditunjukkan secara keseluruhan. So kita bandingkan secara relatif. Tetapi kita tak nampak akurasi dia. Sebab itu kita kena gunakan CI untuk membantu kita menjustifikasi. Contoh paling senang macam ni kan, awak tengok Kelantan ni kan. Ada tak dia lepas daripada nilai 1? Dia tak lepas nilai 1. Nampak? Kelantan dia tak lepas nilai 1. So dengan kata lain yang awak cakap ni tadi, selain daripada kita boleh nampak secara mata kasar, memang Selangor lebih tinggi daripada Kelantan. Dan dia punya julat ataupun keprobabilitian dia juga tidak lebih daripada 1. So dengan kata lain, Kelantan selamatlah untuk isu COVID-18 Mei ni contohlah begitu. Jelas tak apa yang awak tanya tadi? Dia adalah digunakan untuk membuat comparison ya. Dia digunakan untuk membuat comparison. Dengan kata lain, kalau awak perasan 0.94 ni adalah sebenarnya lower bound. Lower bound ni maknanya aras bawah dia. Maknanya paling dia macam ni. Awak belajar dah kan mean dengan standard deviation. Betul? Awak dah belajar mean dengan standard deviation. Awak dah tahu bahawa standard deviation dia akan ada tambah tolak. Betul tak? Betul. Okey, tambah tolak standard deviation dia tidak mengambil kira berapa banyak probability. Itu je beza dia. Tetapi bila menggunakan CI, dia konsep macam nak sama. Tetapi lain dia kerana dia menggunakan konsep probability. Kita mempunyai elemen kebarangkalian. So kebarangkalian itu akan ada di dalam elemen interpretasi anda. Itu je beza dia. Kalau anda kira satu-satu nilai, anda dapat standard deviation dan juga mean, anda boleh cerita, okey ni mean dia 5. Standard deviation dia 2. So dia adalah 5 campur 2 dengan 5 tolak 2. Betul? Itu adalah konsep normal bila kita cerita pasal mean dengan standard deviation. Okay, saya recap balik yang awak dah belajar dengan Puan Hamizah kan. Betul tak? Awak dah belajar dengan Puan Hamizah kan? Kita ada mean, kita ada tambah tolak, standard deviation. Katakanlah mean kita 5. Standard deviation kita kira, katakanlah kita dapat variance dia adalah 4. So variance 4, nak dapat standard deviation kita punca kuasa, betul? So kita akan dapat 5 campur 2 atau 5 tolak 2. Betul tak? Ini standard mean dengan kita punya standard deviation kan. So kita ada 5 di tengah-tengah. So yang paling kecil dia akan jadi 3 ataupun yang paling besar dia akan jadi 7. Ini julat kita. Betul tak? Allah Muhammad. Macam ni. 5, 3, 5, 7. Nampak? Nampak tak? Okey. Tapi apa beza dia dengan CI? CI tadi saya dah bagi tahu. Dia ada elemen probability. Yang ini tak ada elemen probability. Hanya melihat kepada mean dengan standard deviation saja. Sedangkan kalau probability ni kita mengandaikan pada satu taburan yang sama. Maknanya anda dah boleh buat comparison secara relatif. Apa juga yang ada pada nilai ni anda boleh bandingkan antara Selangor, Sabah, Penang, Johor. Sebab apa? Semuanya telah dikira menggunakan satu jadual yang sama, iaitu jadual 95% confidence interval ni tadi. Jadual Z itulah. So nilai dia dah bukan nilai asal 5, 2, 3, 8 tak. Tapi nilai itu telah distandardkan. Itu sebab awak belajar sebelum ni. Normal tabulation ni tujuan dia adalah nak menstandardkan nilai. Kan kita belajar dalam contoh yang pensyarah sebelum ni aja. Kita ada contohnya nilai IQ. Kemudian kita ada contoh nilai panjang, pendek. Itu semua adalah nilai yang berbeza-beza dia punya matrices. Betul tak?
panjang dalam cm, kemudian jarak dalam kilometer, semua tak sama. So macam mana nak samakan? Tukar dia kepada nilai Z. Betul tak? So bila kita tukarkan kepada nilai, so semuanya telah sama, so semuanya boleh dibandingkan dengan kaedah yang sama. Itu dia punya cerita dia. Excuse me. Okey, itu adalah penceritaan pertama saya mengenai apa yang dipanggil sebagai CI. Belum apa-apa lagi, kita dah cerita dengan panjang lebar dah. Tapi alhamdulillah lah sebab anda dah ada video, anda boleh tengok video yang saya tunjuk. Alright. So itu tadi saya cerita contoh dia, kita ada satu proses namanya vaksinasi, kita nak tengok minit ataupun jam ataupun nilai. Sedangkan yang saya bagi contoh tadi adalah nilai R0. R0 ni numeric value yang telah diestimate oleh KKM lah berdasarkan keinfektivitian yang berlaku di dalam kalangan negeri berkenaan. Okey, kemudian kita belajar juga sebelum ni dalam normal tabulation, anda dah tahu ataupun mungkin anda nak saya repeat, saya akan repeat. Untuk makluman anda boleh zoom apa yang saya tunjuk kalau anda tak nampak sebab Google Meet ni boleh zoom lah. Anda boleh zoom kan, anda boleh tengok apa yang saya nak cerita ni. Kalau anda perasan daripada jadual ni, dia menunjukkan kita ada probability 90% tabulasi di dalam satu taburan Z. Kemudian kita akan dapat berapa nilai Z dia adalah 1.64. Ini adalah taburan Z ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sebab apa dia taburan Z? Sebab 5% di kanan dan kiri, 5% tu akan korespon balik kepada jadual taburan yang saya maksudkan tadi. Kalau anda lupa, tolong WhatsApp saya. Dah ada yang WhatsApp ke? Kalau ada yang dah WhatsApp, boleh saya tunjukkan. Kami pakai jadual ini, sir. Okey, sekejap ya. Terima kasih kepada wakil kelas yang telah membantu saya memberi jadual. Sekejap saya downloadkan. Kita tunggu kejap ya. Saya download sekejap. Alright, very good, very good. Kita nak belajar macam ni lah. Semua masing-masing ada memberikan kerjasama. Okey. Table Z. Alright. Table Z telah di-download. Mari kita open. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, table Z yang anda lihat sekarang ini. Nampak kan table Z yang anda lihat? Nampak ni? Nampak sir. Nampak, very good. Okey, kalau anda tengok di sini, yang saya kata 1.64 ni tadi, anda dah tahu dah 1.64. Kalau anda tengok di sini, oh dia tidak ada nilai yang anda kata tu kan. Ni, nampak tak ni? 1.64. Okey, 1.64 ni adalah bersamaan dengan 0. Ni yang saya sedang highlightkan ni, 0.05. So ini dipanggil sebagai kaedah Z alpha. Kaedah Z alpha ni maknanya, okey, kita tahu luas dia adalah 0.05. So berapakah nilai Z dia? So anda kena tengok secara terbalik. Anda kena carilah daripada hujung sini sampailah hujung table ni. Yang nilai dia akan jadi 0.05. So cari, anda dapat yang ini. Nampak tak? Yang ini 0.05. Ini pun cantik juga. Tapi yang ini tak tepat lah. Yang ini berapa ni? 1.6. Sorry. Ini berapa ni? 1.645. Ini 645 bersama dengan 65. Tak betul. Kita nak 1.64. So yang ini kita dapat 1.64. So bila anda tengok kat sini, 1.6 campurkan dengan 0.04 yang sebelah atas ni, dapatlah 1.64. So itulah Z kita ya. Z kita adalah 1.64. Sama juga jika anda dapat nilai 1.64. Berapakah luas dia? So luas dia anda akan tengok 1.6 dengan 0.04. Nilai dia adalah 0.505. So itu adalah nilai dia punya luas. Faham tak yang saya cerita ni? Faham sir. So kepada anda tadi yang tanya, macam mana pula saya cerita 1.96 kan? Okay, 1.96 ni, kalau anda perasan dekat sini, 1.9 jadual ni tak full lah. Oh dia ada bawah lagi. Okey. 1.9. 1.9 okey 0.025 nampak tak yang ni? 0.025 kan. 0.025 tu maknanya kanan dan kiri dapat 0.5. 0.5 so dapatlah 1.96 kat sini. Nampak tak? So 0.025 ni awak nak tengok yang sebelah mana ya? 0.05 ni adalah yang ini. Kalau 90% saya dah bagi tahu tadi, sini 5%. Sini 5%. So 5% adalah 0.05. So kalau 0.05 dia punya luas, so berapa nilai Z dia? So nilai Z dia yang ada di sini adalah 1.64. Yang di sini 1.64 tapi dia adalah negatif. Macam tu. Okey, kalau 1.96 pun sama juga. Kita tahu bahawa dia adalah 95% probability. Ini macam R0 punya contoh tadi, 95%. So kita tahu kanan dan kiri dia adalah 2.5%. Kenapa 2.5? 2.5 campur 2.5 dapat 5. 5 campur 95 dapat 100. So 2.5 ini adalah 0.025. So 0.025 ni dia punya luas. So berapa dia punya nilai dekat sini?
So nilai dekat sini dia adalah 1.96. Macam mana saya dapat 1.96? Saya tengok kepada jadual ini. Saya carilah mana 0.025. 247. Ni 0.025. So berapa nilai dia? 1.9. Kita tengok kat sebelah atas 0.06. So kita dapatlah 1.96. Faham Okey, saya harap anda faham. Okey, saya bagi anda satu contoh. Cuba cari pula kalau probability tuan-tuan dan puan-puan nak uji adalah 99%. Cuba cari sekarang. Ini anda punya task. Cuba anda try duga anda punya kefahaman ni. Okey, saya nak sekarang ni yang tengah-tengah ni 99. Cuba kita try. So kiri dan kanan berapa? 99 maknanya 1%, betul? So 1% bagi 2 dapat 0.25 di kanan, 0.5 di 0.005 kan? Pandai 0.005. So 0.005 anda cari di dalam jadual tadi. 0.00005 mana dapat? Anda akan dapat kat sini nampak? 0.05 di sini. 2.5 berapa? 0.005 kan? Di sini 275. 2575 ataupun kita biasanya ambil 2.56 macam tu. So itulah contoh macam mana kita nak tahu berapa nilai Z kita. Sebab nilai Z ni nak masukkan di dalam kita punya formula. Itu je. Dan formula ni pun awak tak akan kira. Yang kat sini nampak ni. Kalau anda tengok saya punya cursor sedang berjoget ni, dia ada tulis ZC kan. ZC ni adalah the critical Z score yang anda dapat daripada jadual taburan. So cara kira dia sebenarnya basic dia simple je. Awak ambil mean, campurkan dengan taburan Z yang telah didarabkan dengan sigma. Sigma ni adalah dipanggil sebagai mean lah. Okay? So ini adalah dia punya cara. So anda akan dapat nilai atas dan nilai bawah. So Z score dia sama ada 1.96, ia akan merujuk kepada 0.05 ataupun dia punya nilai area dia tu 2.5%, dia punya kawasan lorekan. Kemudian kalau dia adalah 99, dia adalah 0.5% lorekan. So bersamaan dengan 2.5 something lah. Okey, itu dia punya contoh. So kita pun kira, ni contoh lah macam mana cara awak nak kira kan. Kita dah dapati bahawa nilai mean dia adalah 78 dan nilai standard deviation dia adalah 37.5. So kita tahu bahawa kita punya contoh tadi adalah 90%. Yang ni kita nak 90%. So berapa dia punya Z? 1.64. So 1.64 ni masuk je dalam formula, tapi macam mana saya cakap tak akan dikira, tak akan ditanya dalam peperiksaan. Yang penting adalah anda perlu tahu yang ini sebenarnya nilai apa ni. 6.6 ni adalah basically nilai yang kita nak kira pada nilai sigma X bar dia lah. So kita pun dapat 6.63 tambah dan juga 6.63 tolak. Yang ini anda perlu kira lah. Ini adalah untuk menukarkan value dia. Tapi nevertheless, apa juga yang nak diceritakan di sini, 1.64 ni yang anda kena tahu. Masukkan dan darab serta dapatlah julat yang berkenaan. So inilah average time spent for client in COVID-19 vaccination center. Sebagai contoh, kita ada 67 minit sampailah 89 minit. Okay. So anda kena ingat, cara nak membuat interpretasi adalah seperti berikut. Kita ada bagi tahu tadi bahawa kita ada 90%. 90% di sini merujuk kepada kalau kita ada 10 orang, 9 orang akan berada mean dia pada kita punya probability mean. Itu maksud dia. Nampak tak? Ini contoh grafik dia lah. Anda kena ingatlah grafik ni. Kerana kalau 90%, maknanya katakanlah kita ada 10 orang, 9 orang akan menyentuh nilaian mean yang ada. Sama ada ke kanan sikit, ke kiri sikit, tapi dia akan menyentuh nilai mean. Sedangkan sesiapa yang lagi satu, iaitu balance daripada 9 orang ni lah, akan tak menyentuh lah sama ada dia terlebih ataupun dia terkurang. Tak kisahlah. So ini adalah penting untuk kita membuat rough estimation. Kalau kata 90% of our population will fall within this mean, berapa banyak range dia tu? Itu yang penting dia kita nak tahu. Okey, ini adalah satu benda yang dinamakan sebagai don't. Jangan salah buat interpretasi. Ini contoh kalau interpretasi yang salah. There is a 90% probability that the true population mean is within the interval. Kita tak boleh kata 90%. Benda-benda ni saya kena ajar sebab kalau tak ajar nanti dalam peperiksaan anda mungkin akan tersilap jawab. Anda tak boleh kata 90% berada dalam julat ini. Itu tidak benar. Anda tak boleh kata 90% probability true population mean is within this interval. Kita tak boleh kata 90% daripada interval population kita adalah pada 67 sampai 89. Tidak. Tetapi kita akan kata kita ada 90% probability yang mana kita bagi confidence interval itu pada satu-satu random sample akan adanya
true population mean tu dalam tu. Itu yang kita nak cakap. Kita akan cakap true population mean. True population mean kat sini berapa tadi? True population mean kita adalah 78. So maknanya 78 ni akan berada di situ. Itu yang dimaksudkan dengan 90% confident interval. Okey, dia bukannya nilai julat itu, tetapi nilai mean kita itu ada dalam probability assumption kita. Okey, kenapa kita tak cakap demikian? Kerana anda pun semua tahu bahawa yang sebenarnya kita tengok adalah pada nilaian yang kita tolak pada significant level. Iaitu kita tak tengok yang tengah, sebenarnya kita tengok yang hujung. Betul tak? Bila anda buat hipotesis, kita tengok yang hujung kanan, hujung kiri. Bila saya cerita pasal 95%, saya akan kata okey, 95% maknanya 2.5 sebelah kanan, 2.5 sebelah kiri. So ini yang disebabkan, ianya dimaksudkan kita tak boleh kata dia berada di tengah-tengah. Tetapi kita kena kata bahawa kalau ada probability 90% ini, maka the true mean will fall within that range. Okey, itu dia punya cara dia lah nak cerita. Alright, ini yang saya cerita tadi. Tuan-tuan dan puan boleh nampak kat sini, kita ada ZC 1.64, 1.96, 2.57. Ini semua dapat daripada mana? Daripada buku statistical table tadi. Daripada table Z yang tuan-tuan dan puan tengok tadi. So kalau anda perasan, kita guna mean yang sama, sigma X bar yang sama. Apa yang beza kat sini adalah the wider or not wider ataupun the shrinker, the lower dan juga upper limit. So kalau lagi besar dia punya julat macam ni kan, 61 dengan 95, besar julat ni. So dia akan dikira sebagai less precise ataupun kurang tepat. Faham tak aplikasi dia sekarang ni? Nampak Faham Ustaz. So itu je sebenarnya yang anda kena belajar untuk topik CI ni. CI ni tak susah lah. Sebab basically soalan dia pun akan tanya contoh macam ni kan. Antara berikut, katakanlah dekat sini dia letak A, B dengan C. Antara berikut mukim A, mukim B, mukim C. Mukim manakah yang mempunyai masalah? So mukim mana mempunyai masalah, anda tak boleh pakai ABC ni je sebab anda tahu bahawa ini adalah confident interval yang dikira menggunakan Z 1.64. Yang ini 1.96, 2.57. Itu contoh soalan trik lah. So dia akan kata yang ini sebenarnya tak sama lah dia punya 95 kan. Sebab sepatutnya kalau soalan yang bagus, dia akan tanya kepada bentuk yang sama macam ni. Macam yang saya punya contoh Arnold ni tadi. Semua pakai 95. Tak ada pun satu pakai 90, bawah ni pakai 99. Even Perlis yang tak ada case pun dia tak buat lah. Sebab dah memang tak ada julat yang cukup untuk kira dia punya standard deviation. Sebab standard deviation nak kira kena pakai mean kan. Mean adalah the number of the cases against the number of the samples observation divided by, the sum of the certain calculated value divided by the number of observation. So kalau nak kira dia punya standard deviation, macam mana nak kira standard deviation? Sebab standard deviation dia tak boleh nak kira. X minus X bar divided by the N minus 1, punca kuasa pula lagi, memang tak dapat lah. That's why dia punya 95 CI tak boleh dikira. Okay. So mari kita teruskan lagi sikit. Lepas tu nanti kita boleh bincang terus kepada contoh. Alright, ini adalah aplikasi kedua. Tadi anda dah belajar aplikasi pertama untuk melihat compare apa? Ke semua sekali dah left group Ya, ada Sir. Ada lagi Sir. Tak, saya ingatkan dah left group. Kod dah apa? Unfollow ke unfriend, block terus report abuse ke kan? Ada Okay, semua masih follow Alright, so kalau kita tengok kat sini, effect of the sample size and confidence interval. Yang kat sini sebenarnya nak cerita kepada anda, tak payah pening-pening, anda faham senang je. Tadi pertama kita cerita, maknanya Encik Aizat cerita pasal CI ni supaya kita boleh berbuat satu estimation untuk kita tahu mean kita ni apabila berada dalam satu probability yang mana kita buat satu random, dia masuk tak dalam dia punya probability tu. Macam tu. Itu yang pertama. Dan kita boleh compare pula tu antara setiap negeri, setiap bangsa, setiap negara, dan juga kita boleh bandingkan dengan kita punya standard lah. Seperti macam contoh tadi, kita bandingkan Malaysia dan juga negeri. Satu-satu negeri khususnya. Yang kedua pula, confidence interval ni boleh digunakan untuk mengira sample size. Cukup tak cukup sample size yang kita perlu dapatkan untuk kita kira berapa orang yang kita perlu ambil bagi mendapat this kind of kita punya samples. Contoh macam yang diberikan pada slide ini, anda boleh tengok. Katakanlah kita naikkan sampel tu daripada 32 kepada 64. Tadi mula-mula anda dah belajar tadi, kalau anda tengok kat sini punya slide, anda tengok balik nanti slide saya dalam LMS, anda akan perasan. Anda tengok je slide saya ni, sebab slide ni telah disintesis dan telah direngkaskan supaya anda senang faham. Yang ini, tengok slide ni, kita ada N32. So ini julat kita, 67 ke 89. Tapi ingat, kita tak nak cerita pasal julat ini, tapi kita nak membayangkan, inilah cerita julat itu. Namun interpretasi dia adalah dimaksudkan begini, iaitu 90% daripada probability confidence interval kita pada random population
akan mempunyai satu true population of mean. Okey. Kemudian anda pun dah tahu juga kita nak naikkan pula kepada 64. So bila kita nak naikkan kepada 64, maka kita punya nilai sigma X bar kita adalah 4.69. Sigma X bar yang inilah sigma X bar yang akan digunakan di dalam formula kita. 1.64 probability kita 90%, 1.64 probability kita pada 90%. So kita akan dapat satu range yang baru 70.56 ke 85.94. So inilah kita punya andaian kepada 90% confidence interval bagi sampel 64 orang. Sebab tadi kita buat 32. So dia dah lari sikit kan? Dia dah lari sikit. So dengan kata lain, kita juga boleh buat benda ni dalam urusan epidemiologi menggunakan formula berikut. Ini just let you know je. Dengan menggunakan formula ni, kita dah boleh estimate berapa banyak sampel yang kita nak kena collect kat lapangan. Walaupun ramainya orang, banyak ni je yang anda akan sampel. Contohnya anda tengok di bawah. Kita ada Z. Z ni adalah probability yang kita assume. Anda dah assume 1.96. 1.96 saya nak tanya, berapa probability 95%? Aku dah tercakap dah jawapan dia. Berapa persen confidence interval dia? 1.96? 95. Soalan. 1.96 berapa dia punya confidence interval? Berapa persen? 95. 90? 5. 95. Pandai cakap kuat-kuat, jangan malu-malu dan segan tak ada ni pun, tak ada marah-marah punya. Mesti awak nak cuba juga jawab yang betul. Betul 1.96 adalah 95% probability yang kita assume pada kita punya jadual ni 1.96. 3.7.5 ni adalah reflect kepada SD, standard deviation. 8 tu adalah margin of error. So katakan anda buat satu eksperimen, contohnya eksperimen tadi ni lah, anda nak buat pasal masa yang diperlukan untuk COVID dan sebagainya kan. So anda tahu margin of error tu adalah lebih kurang 8, standard deviation adalah 37. So anda dapatlah nilai yang 84. So 84 tu adalah lebih kurang 85. Maknanya anda kena collect 85 orang untuk mendapati bahawa ada tak nilai mean anda nanti akan fall within the margin of error and also the tabulation 95% tadi. Itu saja. Dengan kata lain, CI boleh digunakan selain daripada comparison untuk kira sampel apa? Untuk kira sampel saiz. Okey? Faham ya? Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Test your understanding. Okey, yang ini sepatutnya anda kena buat. Tapi kalau anda nak buat satu-satu akan ambil masa lah. Tapi basically saya dah sediakanlah jawapan dia juga. Anda boleh tengok semua nota yang saya bagi ni memang telah tersedia di dalam anda punya LMS dan juga dalam e-book kita. Sebelum ni kita pernah cerita juga dalam e-book kan. So saya dah bagi dalam e-book tu. Kalau anda baca e-book tu, anda akan rasa lebih faham lah. Sebab ada benda yang saya tak boleh nak cerita semua kerana kebanyakannya adalah lebih kepada aplikasi sahaja. Yang lain tu lebih kepada penggunaan formula towards your understanding of this thing. Ini contoh apabila kita menggunakan Excel. Bila kata ada Excel dan sebagainya, kita akan buat dalam kelas computer application kemudian. So kalau kita tengok nilai nilai sigma, nilai X bar kita ataupun kita punya mean 84, N kita 30, mana dapat 30? Kita kira lah 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 data set, so 30 semua sekali. Kemudian kita punya S adalah standard deviation, kemudian ZC kita adalah kita ambil daripada 99%. 99% confidence interval 2.57. Kita masukkan, kita dapatlah sigma X bar. Sigma X bar kita 6.02. Kalau kita masukkan dalam formula, kita dapat nilai berikut 69, 99.94. Makanya kita punya X bar adalah 84.47 dalam kurungan. Kita punya 95 CI adalah 69 ... sampai 99.94. Itu cara kita nak membuat laporan. So ini cara nak mengira. Kita akan masukkan nilai alpha yang anda nak membuat interpretasi. Alpha di sini merujuk kepada 99% confidence interval. That's why 0.1 lah yang anda akan letak. 37.5 adalah anda punya apa? 37.5 adalah anda punya mean. 32 adalah saiz. Saiz ni 32 ni macam bukan yang sebenar lah. Sebab ini yang contoh lain lah. Kalau ikutkan anda kena pakai 30 lah saiz sampel. Sebab saiz sampel kita 30 kan. Okay, so yang ini adalah your task. Your task maknanya yang anda kena buat ulang kaji. So balik ni habis kuliah saya sejam ni, tak lama pun, sekejap je ni. Lepas ni kita buat discussion je. CI with the mean sample when sigma is known and when sigma is unknown. So ini semua yang anda akan ketahui menggunakan jadual taburan normal. That's why you kena mahir betul-betul jadual taburan normal untuk tahu berapakah nilai taburan dan berapakah nilai Z jika luas telah diberi.
So itu dia punya cara. So anda boleh baca juga CI pada proportion. So ini saya tak cerita lagi lah lebih lanjut sebab yang lebih penting sebenarnya adalah membuat interpretasi itu tadi. Okey, itu sahaja untuk kita cerita pasal kita punya nota. Mari kita lihat pula contoh aplikasi. Baik, ini contoh aplikasi pertama. Kita ada satu data. Ini contoh data lah. Data yang saya analyse menggunakan SPSS. Data ni menggunakan contohnya IV dia adalah open book test. Open book test ni adalah contoh satu soalan yang ada Likert scale lah. 1 sampai 5 sebagai contoh kan. Kemudian 1 sampai 5 ni kita nak kira adakah dia berbeza dengan kita punya nilai mean. Nilai mean. Mean kita berapa? Mean kita adalah 5. Yang ini dipanggil sebagai testing of differences. Kita nak menguji perbezaan. Ini adalah topik yang seterusnya saya akan ajar kepada tuan-tuan dan puan-puan, tapi saya nak cerita dulu aplikasi CI ni supaya anda boleh relatekan nanti dengan ilmu yang kita akan belajar kemudian. So kalau anda tengok kat sini, nilai dia adalah 5 yang kita hipotesiskan dan mean kita adalah 7. Nampak tak? Mean kita 7.2, nilai value kita yang kita uji adalah 5. Okey, apa dia punya null? Anda dah belajar belum hypothesis testing? Belum Anda belum belajar kan hypothesis testing? Belum. Nanti anda akan belajar dengan saya. No problem. Hypothesis testing ni basically dia ada dua. H null dan juga H alternative. So H null kita contoh macam tadi ni, kita akan kata IQ sama dengan, ini tak nak buat sama dengan lah. Nanti anda confuse. Kita buat dot kita buat semicolon. IQ sama dengan 5. IQ pula. Perception score. Perception score sama dengan 5. Kemudian kita ada yang kedua dinamakan sebagai perception score. Perception score, PS, saya ringkaskanlah PS, tidak sama dengan 5. Okey, ini adalah yang kedua. Maknanya kita ada satu maklumat yang menyatakan kita punya DV lah, kita punya DV. Kenapa lagi-lagi ni Sekejap Ada orang tengah hack saya punya data ni kan. Okey, DV sama dengan 5, DV tidak sama dengan 5. Okey, ini kita panggil sebagai null, yang ini kita panggil sebagai alternative. Kita punya assumption. Okey, so inilah yang kita akan tengok sekejap lagi tuan-tuan dan puan-puan, iaitu kita akan membayangkan DV kita ni adalah open book perception lah. Kita ada satu soalan, kita tanya kepada student, macam mana pandangan awak terhadap ujian open book. So student pun jawablah Likert scale daripada 1 sampai 10. 1 adalah sangat tak setuju lah contoh. 10 sangat suka, contohlah kan. So kita dapati bahawa jumlah keseluruhan 136 orang menunjukkan persepsi mereka adalah bernilai 7.2. Faham yang saya cakap ni? Okey, 7.2. Kemudian, katakanlah kita nak uji benda ni, ada tak beza dengan satu-satu standard? So standard yang telah dibekalkan oleh BPL lah sebagai contoh, dia kata standard nak tahu okey tak okey adalah 5. Standard dia, cut off dia adalah 5. So kita pun letaklah 5 tu sebagai test value. Kita nak tengok ada tak perbezaan yang signifikan. So ayat-ayat ni anda akan belajar lah nanti dalam kuliah yang berikutnya. Ada tak terdapat perbezaan yang signifikan? Nampak macam ada beza kan? 7.2 dengan 5 memang ada beza dengan mata kasar. Tetapi secara statistiknya ada significant different ke tak ada significant different? So perkataan significant different itu merujuk kepada ujian hipotesis. So anda pun akan buat hipotesis lah. Hipotesis ni ada 5 step dan sebagainya. Anda akan belajar pada yang akan datang. Itu bukan yang saya nak cerita. Yang saya nak cerita yang belah bawah ni. Kalau anda tengok dia ada tulis SIG two tail. Nampak tak? SIG two tail. So SIG two tail ni apabila nilai yang kita dapati adalah kurang daripada nilai yang kita set pada kita punya hypothesis testing, maka kita akan tolak null. Nanti dia ada dia punya cara lah macam mana nak faham benda ni. Dan kita juga ada nilai T. Nilai T ni adalah apabila anda kira secara manual. So student PPKP ni dia bagus, dia belajar dua-dua cara. Dia belajar tengok means guna two tail testkan. Ya betul. Dia ada betul. Pandai. Ada kawan kita tanya tadi dalam chat ni, dia kata guna two tail. Betul. Two tail ni sebab apa? Sebab saya kata DV adalah sama dengan 5 dan tidak sama dengan. Nampak ni? Ini adalah menunjukkan two tail. Maknanya sama dengan 5 atau tak sama dengan 5. Maknanya saya tak kata pun lebih besar ataupun kurang. Dia adalah dipanggil juga sebagai non-direction. Tetapi ada lagi satu kawan saya pula buat research yang sama, tapi dia buat macam ni. Sama dengan 5, DV lebih besar daripada 5. Mamat ni dia bukan lagi buat two tail. Yang ini two tail. Yang ini dinamakan sebagai one tail. Satu hujung, dia tengok satu je, dia tak tengok. So apa beza dia? Beza dia adanya direction terarah, ada lagi satu dipanggil sebagai
tidak terarah. Yang ini dipanggil tidak terarah, non direction, yang ini dipanggil terarah. So arah tak arah ni nanti kita belajarlah dalam hypothesis testing. Baik, apa yang saya nak cerita ni tadi, bukan saja yang di sini ya. Kalau anda nampak di sini adalah two tail. SPSS bagi anda two tail. So nak one tailkan dia macam mana? Bahagikan dengan 2. Anda dapat je nilai ini adalah nilai two tail. Kalau nak jadikan dia one tail, bahagi 2. Okay, itu aplikasi. Baik, ada dapat nilai T. Nilai T ni anda akan tengok dalam jadual, anda akan buat perbandingan dengan jadual, anda akan decide lah untuk reject ataupun fail to reject. Dengan kata lain, anda dah tahu dah nilai ni memang kurang daripada nilai alpha. Nilai alpha adalah 0.05 yang kita set. 0.05 ni adalah jumhur ulama'. Ulama' bagi tahu kalau nak buat hypothesis testing, paling kurang kita letak 5% of kita punya alpha. Maksudnya 0.05 sebagai cut off. 0.05 tadi berapa? 1.96 ya. So tengok nilai T tu. Nilai T tu lebih ke kurang daripada 1.96? Dia adalah lebih. So dia berada di kawasan kemencanakan kita panggil. Kawasan kemencanakan ini bermaksud begini. Ya, kita ada satu jadual. Kita hipotesiskan 1.96. Yang kita kira T ni adalah 15. So 15 ni dekat sini. So dia berada di dalam kawasan kemencanakan. Ini dia panggil kepada kemencanakan ni. So bila dia jauh ataupun dia berada di dalam julat penolakan ini, maka kita akan reject null. Kita akan reject null. Dalam kes ni tadi kita reject null lah. Kita reject null. Ataupun kita boleh tengok pada nilai alpha dia, 0.05 kan. So dia lebih besar ke kurang daripada 0.05? Sudah pastilah dia kurang daripada 0.05. 0.05 tu adalah kita punya standard cut off pada alpha yang kita hipotesiskan. So kita dapati bahawa kita reject null. So kalau anda ingat balik, tadi kita punya null apa? Null kita dV sama dengan 5. dV tidak sama dengan 5. Saya kata apa? P value dia. P value kurang daripada alpha. Alpha kita berapa? 0.05. Yang kita tengok dalam SPSS tadi, dia tulis macam ni kan? 0.00. Betul tak? Betul tak? Kurang daripada nilai yang kita setkan. So bila kurang daripada setkan, maka kita akan ada satu lagu yang kita akan nyanyikan bersama pada episod yang akan datang ni, dipanggil sebagai less than reject, more than fail to reject. Less than reject, more than fail to reject. So anda akan less than reject. So less than, ini adalah nilai P kita, ini adalah nilai alpha kita. Kurang nilai P kita ni daripada alpha. Oleh itu kita reject. Bila anda reject, maka hilanglah anda punya null. Maka anda akan membuat conclusion. Anda akan membuat kesimpulan berdasarkan apa yang tinggal. So anda nampak dekat sini, dia menunjukkan apa? dV tidak sama dengan 5. Maknanya kita akan membuat kesimpulan adanya perbezaan statistikal yang signifikan terhadap nilai yang kita uji dengan nilai yang kita setkan, iaitu populasi kita 136 orang terhadap persepsi peperiksaan membuka buku ni tadi mempunyai nilai yang lebih lah daripada 5. Sebab kita punya nilai hipotesis 5. Sedangkan hipotesis kita menunjukkan nilai dia adalah 7.2. So 7.2 ni memang secara statistik dia lebih besar daripada nilai yang kita uji. Tapi bukan itu yang saya nak cerita. Ya, silakan. Saya nak tanya. Boleh. Kalau macam nilai hipotesis ni ikut kita nak set berapa Bukan nilai hipotesis, nilai alpha. Nilai alpha yang awak set. Contoh macam saya bagi tahu ni tadi, nilai alpha saya adalah bersamaan dengan 5% ataupun kita panggil sebagai 95%. Saya dah kata tadi, saya punya alpha adalah 95% confident interval, maknanya saya punya alpha adalah 0.05. So 0.05 ni kita kena tengoklah nanti berapa nilai kritikal kita. So nilai kritikal kita katakanlah 0.05, katakan ni saya katakan je sebab kena tengok dalam jadual. Kita tengok dalam jadual T nanti dengan kita punya dipanggil sebagai degree of freedom and so on, adalah nilai dia kat sini. Katakanlah nilai dia 3. So nilai 3 ni adalah kita punya cut off yang kita perlu tengok nanti berapa nilai yang calculated value against the value yang kita setkan. Itu kalau cara manual. Kalau cara computerized, bila kita kata 0.05, inilah nilai alpha yang kita akan bandingkan dengan nilai P. Nilai P value yang siapa bagi? Komputer bagi. Sebab komputer, dia bagi luas. Yang awak kira adalah pada graf. Berapa nilai yang ada pada jujukan dia. Itu dia punya perbezaan dia. So menjawab pada soalan sahabat kita tadi, adakah kita tentukan nilai alpha? Ya, benar. Kalau anda buat kajian epidemiologi di lapangan, anda mungkin akan ambil 95% confident interval ataupun kita kata sebagai 5% alpha. Maknanya anda dah tahulah kalau anda punya hipotesis ni anda akan tengok kepada 5%.
Non-direction, katakan 5%. Sorry, 5% ni maksudnya kalau non-directional 0.025. Sorry, ni betul. 0.025. Dia akan still pakai benda yang sama juga yang macam kita bincang tadi mula-mula. So berapa nilai dia ni? Berapa nilai dia tengok taburan apa. Sebab ini adalah ujian T. So bila ujian T kita kena tengok T table. So bila tengok T table maka nilai dia bukan lagi 1.96, dia nilai dia lain lah. Tapi saya rasa dia lebih daripada 1.96. Sebab itu kita akan tengok nilai, ada bagi dua benda kat sini. Satu nilai T, satu lagi nilai P. So nilai T ni kenapa statistik bagi? Sebab nak gunakan untuk orang yang nak pakai jadual. Yang ni adalah untuk gunakan bagi orang yang tak nak pakai jadual. Nak guna assumption yang asal. Assumption asal dia adalah 95% confidence interval ataupun 5% error tadi. So kita tengok pada 0.05. Kalau anda pakai apa yang dipanggil sebagai two tail. Anda pakai two tail. Kalau pakai one tail, anda kena ingatlah benda tu adalah berlainan. Nanti kita akan tengoklah satu persatu. Tapi apa pun, saya tak nak cerita yang itu sebenarnya. Sebab saya nak cerita yang belakang ni. Okey, yang belakang ni sebenarnya menunjukkan 95% confidence interval of the difference. Okey, trik dia senang je. Macam mana kita nak tahu nilai dia adalah statistik different atau ada nilai signifikan ataupun tak ada nilai signifikan? Kita boleh juga merujuk kepada CI ataupun kita panggil sebagai confidence interval. Anda boleh tengok daripada nilai T bandingkan dengan buku, anda boleh tengok nilai P bandingkan dengan alpha yang anda set, ataupun anda boleh tengok nilai CI. Nilai CI ni biasanya student-student master PhD dia cerita CI lah. Tapi itulah sebab kita ajar benda ni untuk anda faham je. Oh, kat mana lagi nak tengok? Selain daripada tengok kat buku, selain daripada tengok kita punya nilai statistik, kita juga boleh tengok nilai CI. So nilai CI yang kalau anda nak faham, senang je ayat dia. Adakah kita punya nilai itu crossing zero? Kalau ada dia melanggar zero, dia tak signifikan. Kalau dia tak melanggar zero, dia signifikan. Macam ni 1.9 hingga 2.4. Dia tak langgar zero. So dia adalah signifikan. Okay, kita tengok contoh yang nombor 2. Okay, ni nak bagi anda belajar interpretasi je. Tengok yang nombor 2. Yang ini negatif 0.2. Yang ini adalah 1. Dia langgar tak kosong? Dia langgar kosong. Sebab negatif 0.2, okay, maksud langgar kosong tak langgar kosong ni mungkin ada yang tak faham nanti kan. Okay, saya tunjuk. Langgar tak kosong tadi maksudnya negatif 2 dengan 1.4. Dia langgar tak kosong? Adalah langgar. Ni tengah-tengah. Ni julat dia. Ni julat CI dia. So julat CI ini menunjukkan apa? NS, not significant. Maknanya perbezaan tu ada. Perbezaan tu wujud tetapi tidak secara statistik. Tidak berwujud, tidak menunjukkan perbezaan yang nyata secara statistical difference. Contoh macam ni kan. Kita buat ujian yang sama juga. Apakah persepsi orang terhadap open book di antara lelaki dengan perempuan? Tengok lelaki 7.5. Lelaki memang suka open book. Perempuan 7.0. So kita akan kata, wow, nampaknya lelaki memang suka open book. Perempuan tak suka open book. Tetapi berbeza tak secara signifikan. Itu yang kita akan buat ujian statistik. So kalau anda tengok nilai T ini, nilai T dia adalah kurang, rendah daripada nilai yang kita akan reject null. So kita tak boleh reject null. So apa null dia? Lelaki dengan perempuan mempunyai andaian markah yang sama. Ataupun persepsi yang sama. So apa dia punya alternatif? Lelaki dan perempuan mempunyai persepsi yang berbeza. Kita buat non-directional je senang. So kita tengok nilai SIG dia adalah 0.2. Lebih besar daripada alpha. Alpha kita 0.05. Lebih besar. So saya dah buat lagu tadi. Less than reject, more than fail to reject. So kalau more than fail to reject, mana kita gagal menolak null. So apa kita punya null? Ini nanti anda jangan risau. Anda akan belajar. Saya akan repeat balik pun nanti dalam kelas yang berikutnya. Cuma nak bagi anda macam faham kan kenapa kita belajar benda-benda ni sebab nak buat ujian hipotesis. Kejap lagi kita akan buat ujian hipotesis. Bukan kejap lagi lah. In the next topic. Contoh yang tadi tu sebenarnya macam ni. Mu male is equal to mu female. So mu di sini merujuk kepada mean. Mean persepsi membuat peperiksaan open book di kalangan lelaki sama dengan markah mean persepsi membuka buku bagi perempuan. Ini adalah kita punya null. So kita punya alternatif tidak sama dengan female. Itu saja. So berdasarkan hipotesis kita ni tadi yang kita telah kira, yang kita telah tengok dalam SIG dia adalah 0.2, lebih besar daripada alpha, maka saya nak tanya, kita gagal menolak ke kita menolak? Ingat, P less than alpha, reject. Reject null. P more than alpha, fail to reject. So dalam kes ini, kita reject ataupun fail to reject. P value kita tadi 0.2 something. So saya nak tanya, kita reject ke fail to reject? Alpha kita 0.05, kita punya cut off. So reject ke fail to reject? Soalan. Fail to reject kan? Pandai. Fail to reject sebab alpha kita 0.05.
Yang kita dapat daripada ujian statistik ni adalah 0.2 something. So 0.2 ni lebih besar daripada alfa kita. Dia tak sama dengan yang tadi punya contoh. Oleh itu kita gagal menolak. Gagal menolak maksudnya kita nak tolak ni tak boleh. Nak tolak. Tak boleh. So inilah yang tinggal. Jadi anda akan membuat kesimpulan berdasarkan apa yang tinggal, what is the left behind. So you are going to make a conclusion based in what is the left behind. So bila yang tertinggal ni di sini, maka anda akan kata sebenarnya persepsi open book antara lelaki dengan perempuan ni adalah apa? Beza. Adalah tidak ada beza, pandai. Adalah SMA, SSJ, sama saja. So ianya dibuktikan dengan nilai alpha yang lebih besar daripada 0.05. Ianya dibuktikan juga dengan nilai T. So T untuk statistik bagi ujian ni tak silap saya dia mesti lebih daripada 3 point something lah value dia. Saya tak ingat, nanti kena tengok table lah. So kita dapati nilai dia pun memang bawah daripada nilai yang berkenaan saya cakap tadi. So kita akan gagal menolak. Dengan kata lain, mean lelaki perempuan sama je. So 7.5 ni lelaki, 7.0 perempuan, kita tak boleh kata lelaki lebih besar daripada perempuan dari segi keseronokan mereka terhadap open book. Tak ada, sama je. Kau lelaki ke kau perempuan sama je. Persepsi kau orang sebenarnya lebih kurang sama. Itu interpretasi dia. So contoh pula kalau kita tengok daripada CI. Sebab tu saya nak bagi tahu, kita nak belajar CI je ni. So CI ni, dia langgar tak kosong? Dia langgar kosong. Negatif 2, 4 sampai 1. Ada kosong kat sini dia langgar kan? Bila dia langgar, tak signifikan. Itu idea dia. Itu je nak cerita. Okey, yang tadi saya ulang balik. Yang tadi dia tak langgar kosong. Sebab 1.9 hingga ke 2.4. Dia tak langgar kosong. Kosong tu dekat sebelah kiri lagi, betul? Boleh bayang tak apa yang saya cakap langgar kosong tak langgar kosong ni? Boleh sir. Boleh kan? Macam ni kan? Yang ni tadi 1.9 sampai 2.4. Kosong ni sebelah sini. Kosong ni sebelah kiri tu. Sedangkan yang tadi kita tengok antara male dengan female ni, ini negatif 0.2 something dengan 1 point something. Kosong kat tengah, dia langgar kosong. Bila langgar kosong, dia tak signifikan. Okey? Dan kita ada lagi satu contoh yang terakhir. Ini contoh je untuk anda faham. Saya nak tanya anda. Okay, anda tengok yang ini. SURG, surgical. CHEM, chemical. RAD, radiological. SEX, sex ataupun gender. Saya nak tanya, yang mana satu signifikan antara empat-empat faktor ini? Ini contoh. Ini soalan KBKK. Saya tak nak bagi jawapan lagi. Saya nak awak teka dulu. Ada pool lah kat sini. Kat sini tak ada pool. Tak apa, boleh tulis dekat chat. Silakan. Anda boleh teka, hentam pun boleh. Wan Fatimah tadi jawab, fail to reject. Terima kasih Wan Fatimah. Bagus, awak faham sikit. Alhamdulillah. Mesti awak budak pandai ni. Alright. So silakan. Saya nak jawapan. Surgical, chemical, radiological ataupun gender lah. Sex ni kalau cakap sex ni jadi lain pula kan. So mana satu yang pada pandangan awak dia adalah significant correlated. Dia adalah berkaitan dengan satu-satu penyakit antara keempat-empat faktor ni. Surgical, chemical, radiological dengan sex ataupun gender. Yang mana satu mempunyai perkaitan dengan sesuatu yang kita uji. Yang mana satu? Awak hentam pun tak apa, nanti saya cerita. Dah? Dah jawab dah? Dah jawab? Tak ada siapa yang jawab pun? Boleh tulis dekat dalam chat kalau malu nak cakap, takut salah kan, tak apa. Salah pun tak apa, memang saya akan bagi tahu jawapan. Cepat, kita dah nak habis dah ni kuliah. Ni last slide. Cek pandai Muhammad Syairul Sabri. Sebab semua langgar kosong. Sek. Okey. Bagus. Dengar ni baik-baik. Saya suka bila anda mula memberi respon dan ada yang betul, ada yang saya boleh berikan pencerahan. Anda tak perlu rasa offended ataupun rasa kecil hati, tak apa. Ini proses pembelajaran. Darul Saleh. Sopan betul Darul Saleh ni Jantina. Orang lain semua sek. Dia seorang yang cakap Jantina. Bagus Dia memang orang beradab kan ni. Okey. Yang lain bukan tak beradab. Yang lain memang jawab mengikut soalan Alright. So kalau kita tengok kat sini tuan-tuan dan puan, sebenarnya ini adalah satu contoh macam mana nak membuat Cox regression model bagi ujian hazard ratio. Ini untuk membuat dalam epidemiologi lah. Ini peringkat-peringkat level dewa lah. Doktor-doktor semua akan belajar. Dia akan belajar menggunakan Kaplan-Meier untuk tengok survival. So kat sini kalau kita tengok, sebenarnya apa yang anda tengok, kebanyakan awak akan tengok kepada SIG. Betul tak? Anda tengok pada SIG dan anda dapati bahawa SIG yang kurang daripada alpha adalah jantina tadi tu. 0.034. Betul. Jantina adalah berkaitan dengan penyakit ataupun event ini. Tapi itu bukan sahaja satu indikator yang anda perlu lihat. Anda perlu lihat juga yang CI. Okey, untuk CI, bagi benda-benda yang anda akan nampak seperti ini adalah contoh semua langgar jantina paling berkaitan. Okey, betul. Semua dia, okey dekat sini, dia tak cerita zero. Itu je nak cerita dengan anda sebenarnya. Anda jawapan betul jantina, tetapi CI dia bukan cerita pasal zero dah. Sebab yang ini, jelas sebab anda pun
akan saya dedahkan lah apa sebab saya cakap begitu. Tapi tak apa, saya just nak bagi tahu. Untuk makluman semua, SIG yang anda tengok tu adalah salah satu cara. Salah satu cara lagi adalah anda akan tengok CI. So CI yang anda tengok bagi konteks yang ini adalah contoh yang dipanggil sebagai OR, odds ratio. Kita akan tengok kepada exponential B. Ini memang saya tak ajar lagi dan memang kalau anda jawab pun anda memang seorang yang sangat genius lah. Cuma nak bagi tahu, tak apa, nanti kita akan belajar juga. Cuma nak bagi tahu kat sini kita tak akan tengok pada yang langgar kosong. Anda faham dah langgar kosong? Langgar kosong tu untuk yang tadi. Yang ini adalah bila dia ada tak langgar satu. Sebab kita punya nilai OR ataupun odds ratio dalam epidemiologi ni, satu sebagai tidak ada risiko. Lebih daripada satu berisiko, kurang daripada satu adalah protective factor. Protective factor maknanya nilai penyelamat. Katakanlah macam ni kan, kita dapati bahawa jantina kurang daripada satu. So dia adalah penyelamat. Penyelamat di sini merujuk kepada seks negatif kan. Sebab kita letakkan lelaki satu, perempuan kosong contoh kan. So semakin seperempuannya seseorang itu, maka dia akan selamat daripada penyakit ini. Itu contoh dia lah. Dan dia punya data ni kalau anda lihat bukannya dia langgar kosong, dia langgar satu. Tapi tak apa, kalau salah pun jangan risau sebab anda akan saya ajarlah nanti. Yang ini dia langgar satu, yang tadi dia langgar kosong, dan yang sebelum ni adalah dia buat macam mana kan. So kat sini kalau kita tengok 0.6, 0.9, dia tak langgar pun satu. Sebab apa saya kata dia langgar satu? Sebab null kita adalah pada satu. Macam tu. So macam gini dia langgar satu tak? Dia langgar satu. Ni dia langgar satu tak? Dia langgar satu. Ni dia langgar satu tak? Dia langgar satu. So mana-mana langgar satu dia tak signifikan, dia bukanlah faktor penyebab. Tapi yang ini jantina dia tak langgar satu jadi dia penyebab. So langgar satu sebab DF tu ke? Oh okey. Dia bukan langgar satu sebab DF. Dia langgar satu sebab null kita. Macam saya kata tadi, dalam epidemiologi, null kita dalam menentukan faktor risiko penyakit adalah OR kita adalah satu. So OR adalah satu ni adalah null. OR adalah lebih daripada satu adalah faktor risiko. OR adalah kurang daripada satu adalah faktor protektif. Protektif ni maknanya faktor menyebab seseorang tu tak dapat penyakit. Ini nanti anda akan belajar bersama-sama saya, insyaAllah bersama dengan Puan Hamizah dan Puan Amani, macam mana nak buat interpretasi bagi menentukan makanan mana yang berisiko ni. Makanan ni anda akan belajar bab makanan lah. Contohnya foodborne disease dan sebagainya. Anda ada banyak. Katakanlah ini adalah nasi goreng, nasi ayam, nasi lemak, nasi campur. Antara banyak nasi ni, nasi mana yang berisiko? Itu sebenarnya yang anda nak belajar nanti. InsyaAllah. Saya bagi teaser je. So jangan confuse. Apa-apa pun yang anda buat, anda kena tengok dia function untuk apa. Yang tadi kalau kita ulang balik semula, yang ini adalah nak tengok perbezaan. Yang ini adalah nak tengok perbezaan. Yang ini adalah sebenarnya nak menguji kebersandaran ataupun keberkaitan antara faktor dengan penyebab penyakit ataupun faktor dengan outcome lah. Oleh itu yang ini kita akan menggunakan exponential B. Untuk makluman anda, exponential B adalah OR, odds ratio yang kita gunakan dalam epidemiological investigation untuk tahu ada kaitan tak dengan penyakit ini terhadap pendedahan benda ini. So kita akan tengok kepada nilai langgar tak satu. So kalau langgar satu tak signifikan, tak langgar signifikan. Selain daripada anda dah jawab tadi betul, anda tengok seks tadi sebab nilai P dia adalah kurang daripada 0.05. Maka betul juga. Itu pun betul, tak ada masalah. Cuma saya nak cerita yang CI tu je lah. Habis cerita saya selama lebih kurang 1 jam lebih ni. Tak adalah lebih kurang 1 jam pun. Lebih masa ni pun sebab nak tunggu korang tadi lambat. Okey. Itu sahajalah ya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Penceritaan saya, storytelling saya mengenai episod yang berkaitan dengan confident interval. Jika ada apa-apa soalan, dipersilakan tuan-tuan dan perempuan yang ingin bertanya. Boleh tanya sekarang. Senang nanti. Kalau saya tak sempat jawab, saya akan jawab pada pencerahan ilmu yang pada episod yang akan datang. Silakan, ada soalan boleh tanya. Kalau malu dan segan boleh tanya pada chat. Silakan. Ada 55 orang bersama saya hari ni. Kelas ni 53 orang. Macam mana boleh jadi 55 ni? Mungkin ada 2-3 orang tu buka 2-3 device. Tak apalah. Pandai-pandailah kamu semua dapatkan ilmu ni insyaAllah. Okey, ada apa-apa soalan tak ladies and gentlemen? Kalau tak ada, saya akan tangguhkan dulu. Tapi kalau anda ada soalan, tolong WhatsApp saya ataupun tolong letak di dalam anda punya lecturer evaluation. Tolong highlight kat situ, saya ada soalan dan sebagainya. Dan saya pun tak akan tahu awak tu siapa dalam lecturer evaluation. So tak perlu rasa segan. Anda boleh menceritakan secara bebas. Saya tak pun prejudis lah dalam bab ni. Anda bagi tahu je kalau anda seorang yang pemalu lah, tapi sepatutnya PPKP ni tak boleh jadi seorang yang pemalu, dia tak boleh jadi PPKP nanti. PPKP ni dia kena jadi orang yang macam tak berapa malu sangat. Baru dia boleh jadi PPKP. Okey, ada tak apa-apa soalan? Cepat. Saya dibagi masa 1 minit saja lagi sebelum kita tangguhkan kelas kita dan kita akan sambung pada waktu yang berlainan insya-Allah taala alayya. Silakan soalan.
Ada soalan tak? Hai, semua dah diamnya, tak ada soalan ni. Okey, kalau tak ada soalan, Ada macam mana? So far so good. So far so good Okey, alhamdulillah lah kalau so far so good, alhamdulillah. Anda buat ulang kaji. Jangan lupa anda buat ulang kaji dengan video yang saya dah bagi sebelum ni pun anda boleh buat ulang kaji, anda relatekan dengan saya punya penerangan ini, insya-Allah taala alayya anda akan mahir dan faham. Ingat pengajian confident interval ni bukanlah untuk anda belajar macam mana nak kira pun semuanya, tak. Anda nak kena tahu interpretasi je. Okey, saya buat satu kesimpulan senang je. Penggunaan CI adalah untuk comparison. Yang kedua tadi kita dah belajar untuk kira sample size, dan yang ketiga yang last kali ujung-ujung ni adalah kita nak tahu nilai statistical significant. Kita nak tahu sama ada kaitan ke tidak, ada perbezaan ke tidak. So ada 3 lah sebab kenapa kita pakai CI. Itu saja untuk level awak sebagai diploma candidate ni. Saya rasa insya-Allah anda akan mahir lah. Basically taklah mahir sepenuhnya, tapi anda tahulah berdasarkan CI ni apa maksud dia. So anda pun boleh tahulah kalau ada orang tipu CI. Tipu CI ni faham tak? Maksudnya dia buat sendiri CI tu, dia kira entah berapa kan, bawah 0.4, atas dia adalah 15.8. So anda tahulah ini memang kencangnya ni, tipu macam mana dapat ni. So benda-benda tu adalah basically essential skill for you as the PPKP and also environmental health officer in the future. Okay, with that, thank you very much for your cooperation and also attention. We are going to see you again next time. Saya akan sharekan video ini kemudian, insya-Allah taala alayya. Itu sahaja daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.